Palestin ni terkenal mula-mula sekali iaitu pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikhnya kalau ikut timeline ni kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita ni kan 2000, maknanya 2024 masuk 2024 Masihi ya. Dia 1800 tahun sebelum Masihi. Waktu 1800 tahun kurang lebih 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masihi, apa yang ada zaman itu? Ada dua kerajaan tua lama. Satu Mesopotamia dekat Iraq. Satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Mesopotamia ni dekat Iraq sekarang. Dan satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir dekat kerajaan Mesopotamia, dekat kerajaan Ur. Ur ni bahagian selatan Iraq. Dan di situ semua kita maklum bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dia bertentangan dengan satu orang raja iaitu Namrud. Namrud yang bakar Nabi Ibrahim, tetapi kulit Nabi Ibrahim tidak sedikit pun tersentuh dengan api. Jadi kemudian selepas daripada peristiwa itu, Nabi Ibrahim pun keluarlah daripada kerajaan Mesopotamia ni, kerajaan Ur. Mana Nabi Ibrahim pergi? Nak pergi ke kerajaan Mesir lama. Di antara kerajaan Mesopotamia dengan kerajaan Mesir lama, di tengah-tengah itulah bumi Palestin. Jadi Nabi Ibrahim naik ke Haran, kemudian naik kemudian menetap sekitar bumi Palestin, berkahwin dengan isterinya Siti Sarah. Kemudian sekitar maknanya di Palestin, Siti Sarah tu kemudian pergi ke Mesir, berulang ke Mesir. Lama berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Kemudian di Mesir berkahwin dengan satu orang lagi iaitu Siti Hajar. Balik duduk sekitar Palestin. Ketika itu Palestin memang dah ada penduduk dah. Orang asal sana memang digelar Filistin ataupun Palestin lah. Memang bergelar ataupun digelar memang Palestin. Orang asal di situ tu. Okey. Tuan-tuan sekalian, di sekitar Jerusalem itu kemudian Nabi Ibrahim mendapat anak daripada Siti Hajar, isteri yang kedua dia. Diberi nama Ismail. Kemudian Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan dekat Mekah. Dekat Mekah. Okey. Kemudian tak lama selepas itu, isterinya Siti Sarah pula mengandung, dapat Nabi Ishak. Nabi Ishak tetaplah menetap sekitar Palestin sana, Jerusalem sana ya. Okey. Kemudian Nabi Ishak ni, Nabi Ibrahim dah wafat, Nabi Ishak berkahwin, dapat anak itu diberi nama Nabi Yaqub. Yaqub ni nama lain dia adalah Israel. Nama lain dia jadi gelaran dia Israel, tentera Allah. Il ni dalam bahasa lama Hebrew adalah Tuhan. Sebab tu nama-nama lama kita jumpa nama malaikat. Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail. Il tu Tuhan. Nama syaitan sebelum dia jadi syaitan, sama nama dia? Azazil. Il ni man Tuhan. Jadi maknanya Yaqub, Elias ataupun digelaran dia adalah Israel. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. 12 orang inilah akhirnya digelar sebagai anak-anak Nabi Yaqub ataupun anak-anak Israel. Dalam bahasa sebutan dia Bani Israel. Jadi Bani Israel ni anak-anak kepada anak Nabi Yaqub. Okey. 12 orang anak Nabi Yaqub ni, tuan-tuan sekalian, 12 orang anak Nabi Yaqub ni, salah satu orangnya dicemburui, iaitu Nabi Yusuf. Kecil lagi dibuang di perigi, kita pun tahu. Kemudian dibawa, jumpa oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Dijual di Mesir sebagai hamba, tapi dibeli oleh maknanya keluarga menteri waktu tu. Membesar dia keluarga menteri. Di Mesir, Mesir tu jauh juga ke bawah lagi. Mesir kan, ingat tak, ada kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir lama kan. So dibawa ke Mesir lah, macam bandar besar lah ketika itu. Ketika berada di Mesir, makin besar Nabi Yusuf ni terkenal dengan sangat cantik. Akhirnya dia terfitnah dan maknanya dipenjarakan. Ketika dipenjarakan, Raja Mesir dapat mimpi surah Yusuf. Kita baca surah Yusuf.
Dia dapat mimpi macam mana negara tu, dia dapat mimpi 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus kering. Dan dia melihat 7 tangkai yang subur dengan 7 tangkai yang kering. Maka pendekkan cerita, Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja tu. Maka perkataan Nabi Yusuf, kita akan melalui 7 tahun yang sangat subur, tapi jangan rasa selesa, buat gudang banyak-banyak, simpan food security, simpan, sebab lepas 7 tahun tu kering sangat, apa benda pun tak ada. Betul, 7 tahun pertama bukan main subur lagi, 7 tahun berikutnya kering. Tapi sebab negeri Mesir dah buat persediaan, negeri-negeri sekitar Mesir tak buat persediaan, sebab tak tahu cerita ni, mereka pun minta bantuan kepada Mesir, termasuk adik-beradiknya Nabi Yusuf dekat sekitar Palestin tu. Kan? Jadi akhirnya, pendekkan cerita, dia pun minta bantuan, kan? Kemudian Nabi Yusuf akhirnya minta semua ahli keluarga dia, Bani Israel tadi, pindah daripada sekitar, duduk bersama-sama orang Palestin dekat Palestin tu, pergi ke Mesir. Bermulalah orang Israel, Bani Israel duduk di Mesir. Bermula duduk di Mesir. Palestin tetap Palestin. Dia bukan bandar yang glamour. Bandar glamour Mesir dan Mesopotamia, dua ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi orang Palestin dekat Palestin hidup macam biasalah. Dia hidup biasa-biasa je. Dia bandar yang bukan terkenal, tapi laluan antara dua kerajaan besar, Mesopotamia dan juga Mesir. Mesti melalui Palestin. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada Iraq nak pergi ke Mesir, mesti lalu Gaza. Mesti lalu situ. Itulah. Mesti lalu Palestin, mesti lalu Gaza. Itu memang tempat utama menghubungkan antara benua Afrika dan juga benua Asia. Maknanya Iraq kan dekat Asia, lepas tu belah kita. Mesir ni dekat benua Afrika. Tengah-tengah tu memang Palestin. Kan? Maknanya sebelum wujudnya kapal terbang, itulah satu-satunya jalan. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang boleh tawan Palestin, maka dia boleh menawan dunia. Memang betul ketika itu, sebab itu penghubung kepada dua benua. Okay? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay. Nabi Ibrahim tadi berapa dia punya tarikh ni? 1800 tahun sebelum Masihi, ya. Okay. Nabi Musa kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang berada di Mesir telah menjadi hamba. Kan? Saya maknanya potong-potong cerita ni bagi pendek, tapi tuan-tuan biar nampak, nanti tuan-tuan balik bacalah sendiri, tambahkan lagi bacaan tu, tapi biar nampak dia punya flow tu. Pendekkan cerita, 1400 tahun sebelum Masihi, Bani Israel telah menjadi hamba. Jadi Allah utuskan satu orang Nabi bernama Nabi Musa. Nabi Musa ni, misi antara dia adalah bawa keluar seluruh Bani Israel balik ataupun pergi, bukan balik, pergi kepada Baitul Maqdis, iaitu Jerusalem. Jadi Jerusalem dah memang ada orang kat situ, orang Palestin. Ada yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim, ada yang tidak beriman. Jadi Nabi Musa bawa untuk pergi ke Baitul Maqdis. Jadi dia membawa, dah pendekkan cerita, Fir'aun pun dah tenggelam dekat Laut Merah, bawa sesat 40 tahun dekat Pegunungan Sinai. 40 tahun, sebab dia menyembah, maknanya buat perangai, sembah patung anak lembu. Allah sesatkan, hilang dia punya heading tu ataupun arah dia tu, nak pergi tak jumpa jalan. 40 tahun sesat. Banyak yang meninggal, termasuk pembantu Nabi Musa iaitu Nabi Harun meninggal. Kemudian akhirnya lepas 40 tahun Allah tunjukkan jalan. Maka dia pun dah jumpa jalan. Maka dia pun lepas daripada Sinai. Lepas Sinai saja ada satu kota kecil, nama kota tu Arihah. Arihah ni maknanya wangian. Dalam versi bahasa Inggeris dia panggil Jericho. Arihah, Jericho. Jadi dekat Jericho ni, dia nak pergi Baitul Maqdis ni, dekat Jericho ni, mereka
mendapat tahu bahawa orang Palestin tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Nak masuk kena perang. Tapi nak senang faham, kita cuba faham waktu zaman tu memanglah. Kita Jerusalem contohnya, kan dah memang aman duduk, tiba-tiba ada pendatang beratus ribu nak datang. Kita pun takkan bagi. Nak kena perang lah. Jadi itu yang Nabi Musa akhirnya terpaksa kalau nak masuk kena berperang. Bani Israel kata dekat Nabi Musa adalah Nabi Musa selamatkan daripada Firaun. Perangai Nabi Musa pergi sekejap Bukit Tursina sembah anak lembu. Oleh kerana buat perangai macam tu sesat 40 tahun, susah payah Nabi Musa isytihar untuk perang. Apa kata Bani Israel? Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Dirakamkan kisah dalam Al-Quran. Boleh tak kau pergi seorang-seorang berperang? Kami tunggu kat sini. Nanti dah menang panggil kami. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Dah perang nanti panggil kami. Kami nak duduk sini. Boleh tak? Sebab apa? Bani Israel ni memang dia dalam genetik darah dia ada darah penakut. Ini bukan sebab kita benci dia, kita reka cerita, kita tuduh dia, tak tahu. Memang betul. Quran pun sebut, maknanya dia tak nak perang. Dia memang takut perang. Hadis pun maknanya membuktikan kisah-kisah sejarah dia. Dan pakar-pakar psikologi pun sebut. Sebab dia pernah dihambakan dengan Firaun dan macam-macam benda yang berlaku pada dia tu. Jadi dia memang ada darah penakut. Kan? Jadi maknanya dia kata boleh tak? Itu yang Nabi Musa macam kecil hati sangat. Ni bahasa mudah faham Saya tak cakap Nabi Musa kecil hati, macam bahasa mudah faham. Selaku kemanusiaan macam apalah kau orang ni macam tu Dah lah tak nak pergi dah lah. Aku pun malah nak pimpin lah. Nabi Musa tak pernah jejak Baitul Maqdis. Dia pun bawa diri tak apalah, tak apalah. Kan? Kalau ikut versi orang Kristian dan orang Yahudi, Nabi Musa ni kemudian wafat di pergunungan Nebo. Pergunungan Nebo tu sekarang pada di Jordan. Mana dia bawa diri, dia kata tak apalah. Bawa diri. Tapi bagi orang Islam, sebab Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi nampak Nabi Musa di kuburnya. Maka para sahabat tanya, di mana kuburnya Nabi Musa? Maka Nabi kata, dekat Kuthaibil Ahmar, pergunungan merah. Kan? Jadi ketika sahabat datang pada 636, kan, dekat sekitar 636 sekitar Masih itu, 637, mereka nampak satu kawasan pegunungan. Pada waktu petang, simbahan matahari itu menjadikan bukit dan gunung itu berwarna seakan-akan merah. Mereka tengok di situ ada makam dan mereka berijtihad. Situlah makam Nabi Musa AS. Sebab Nabi pernah tengok Nabi Musa itu bersembahyang di kuburnya, dan Nabi tahu kubur Nabi Musa di Kuthaibil Ahmar. Jadi Nabi Musa tak sempat. Jadi tahu Nabi Musa berapa? 1400 tahun sebelum Masih. Saya nak cerita timeline biar kita tahu kat mana. Taklah kejap kat mana timeline tu maknanya aturan masa tu. Okey, 1400 tahun sebelum Masih. Jadi tunggu Nabi Musa tak balik-balik. Apa cerita ni? Menang ke kalah ke? Maka Allah turunkan wahyu kepada pembantu Nabi Musa. Nama budak ini atau nama pemuda ini adalah Yusha bin Nun bin Ephraim. Kemudian menjadi Nabi Yusha bin Nun. Jadi Nabi Yusha bin Nun inilah yang akhirnya dapat perintah, dah kau pimpin Bani Israel untuk pergi berperang untuk ke Jerusalem. Sebab Musa tak ada. Jadi Yusha bin Nun pun maknanya bertegas, mesti semua kena ikut sertai. Maka mereka pun bergerak pergi ke Jerusalem. Sampai Jerusalem berperang. Kan? Bani Israel ni hari kebesaran dia hari Sabtu. Hari kebesaran kita hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Sabtu hari kebesaran Bani Israel. Bagi orang-orang Kristian hari kebesaran dia hari Ahad. Kan? Jadi mereka perang tu pada petang Jumaat, macam semalam lah cerita dia. Jadi apabila dah petang, dah masuk waktu asar ni, perang, masuk je maghrib, mereka tak boleh perang sebab hari Sabtu. Bani Israel tak boleh buat apa-apa pada hari Sabtu. Jadi Nabi Yusha bin Nun berdoa, ya Allah tolonglah Tuhan, berilah bantuan macam mana pun, biarkanlah sempat untuk kalahkan ni lah, untuk kami berjaya duduk dekat Jerusalem ni. Kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberhentikan matahari. Matahari ni pernah berhenti sekali dalam sejarah maknanya kehidupan manusia. Dalam hadis pun Nabi sebut, tidak pernah
matahari itu diberhentikan kecuali kepada Yusha bin Nun. Petang tu matahari itu berhenti, petang tu jadi panjang lah, dan mereka menang. Dan menang, mereka diterima masuk. Kan? Duduk bersama-sama dengan penduduk yang berada Palestin di Jerusalem. Duduk sama-sama sebagai orang biasa. Mana duduklah, diterimalah. Taklah macam nak menumpang tapi menyusahkan. Mana at least paling kurang kau ada usaha untuk masuk, berperang, tunjukkan kehandalan. Dia taklah menumpang saja. Ya, bila berada di tempat kami, boleh sama-sama kerja, boleh sama-sama pertahankan Jerusalem. Taklah duduk saja. Jadi dah menang dan dia diterima masuk. Tahun berapa tu? 1400 tahun sebelum Masihi. Okey. 1000 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Ketika itu dunia ni apa ada? Ketika itu dunia ni perpindahan antara zaman besi, zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya ada satu orang raja. Nama raja ni Jalut. Dia sangat gairah mencari besi sebab besi lebih keras daripada gangsa. Besi boleh dibawa senjata. Jadi dia cari kat gunung-gunung dan akhirnya banyak tempat-tempat dah ditawan, dia cari besi. Jadi akhirnya dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni bukit, tuan-tuan sekalian. Jerusalem ni kawasan bukit-bukit. Dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni banyak besi. Maka dia merancang untuk menyerang kota Jerusalem. Tujuan ambil besi. Orang aku tak kira. Maknanya dia akan bunuh semua orang. Yang penting besi nak ambil. Maka dengar benda itu 1000 tahun sebelum Masihi, maka penduduk-penduduk Jerusalem sama orang-orang Palestin ataupun Bani Israel yang duduk sama-sama semua rasa macam menggeletar. Sudah. Macam mana ni Jalut ni satu raja yang sangat hebat, biasa berperang. Maka mereka ramai-ramai minta kepada Nabi Bani Israel, boleh tak tolong minta doa? Datangkan pemimpin yang boleh maknanya memimpin untuk perang ni. Maka bermunajat, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan satu orang pemuda. Pemuda ni petani saja. Nama pemuda ni Talut. Memula Bani Israel tak terima. Banyak lagi macam bangsawan-bangsawan, penghulu-penghulu kita. Kenapa si petani ni pula yang dipilih? Tapi Allah kata dalam Quran, kenapa Allah pilih Talut? Dan Allah nak cerita tentang kepimpinan kena dia. Pertama, kelebihan ilmu. Yang kedua, kelebihan jisim. Jisim ni badan. Jadi Allah nak cerita, orang kalau nak jadi pemimpin, dua benda kena ada. Satu kena ada ilmu. Satu lagi kena ada keterampilan, kena ada lah. Kena ada gaya dia. Pemimpin ni ada gaya dia. Sebab tu kalau pemimpin di barat, kalau nak jadi menteri ke apa, dia ada kursus. Dia panggil body language. Nak salam ada cara dia, nak ketawa ada cara dia. Itu memang dalam Quran pun sebut, kena ada kekuatan jisim. Selain daripada kekuatan memang fit tu, tapi mana kena ada gaya, ada karisma dia. Kena belajar. Kalau jadi pemimpin, kena belajar. Nak jadi imam, nak jadi penghulu, nak jadi apa pun, nak jadi pemimpin, kena belajar bergaya lah. Bukan bergaya tu Pak Tam bergaya, bukan. Maknanya memang ada karisma dia. Dia dipilih itu. Tak percaya lagi. Apa si petani ni ada gaya? Tapi memang nampak gaya ni, ada gaya ni. Untuk membuktikan, Allah sebut dalam Quran kisah ini, Allah bagi satu kotak. Kotak ni namanya tabut. Surah Al-Baqarah Allah sebut. Tabut. Dalam kotak ini ada apa? Mabaqiya. Ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa, ada barang-barang mukjizat Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Baru akhirnya Bani Israel kata, okeylah. Memang barang mukjizat tu ada kat dia. Betul lah dia. Dia yang dipilih. Malaikat yang bawa memang ada pada dia. Tabut. Sebab tu tabut tu sampai sekarang dicari oleh Bani Israel. Nanti saya cerita kenapa tabut tu boleh hilang dan bila dia hilang. Tabut tu dalam bahasa Inggeris, tabut ni Ark of Covenant. Tuan-tuan salin lah janji bunyi. Nanti baru carilah tambahkan. Tulisan ni adalah kaedah merakam suara. Jadi sebenarnya tak ada tulisan betul ke salah, tak ada. Tapi ada tulisan rasmi dia macam mana lah. Tapi kalau kita dengar tu benda, tulis je janji bunyi je. Janji bunyi je. Tulisan ni kaedah merakam suara. Sekarang ni rakam ada video, ada recorder kan. Dulu kaedah merakam suara adalah tulisan lah.